yang digelar sebagai taman-taman syurga. Taman-taman syurga yang begitu indah. Maka barang siapa yang merasakan seronok dalam majlis ilmu, maka dia mempunyai ciri-ciri ahli syurga. Jadi rajin-rajinlah kita mencari majlis-majlis ilmu walaupun secara online. Ini merupakan satu usaha Persatuan Anak Muda Labuan, salah satunya NGO untuk membantu masyarakat mempelajari ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada malam ini kita sudah berada dalam sesi ataupun kelas yang kali ketiga. Yang pertama telah kita dengar perkongsian daripada Ustazah Roslina, dan pada bulan yang lepas kita sudah dengar perkongsian daripada Ustazah Hasma. Dan pada malam ini kita menjemput Ustaz Fikri Ismail selaku penyampai kita pada malam ini untuk berkongsikan dua hukum tajwid, dua perkara tajwid yang asas, yang kebiasaannya dibaca dan perlu kita ambil berat, perlu kita ambil tahu, kerana dalam hukum-hukum ini dia melibatkan cara bacaan yang berdengung dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah hukum nikmati dan yang kedua adalah hukum wajib al-ghunnah. Jadi sama-sama kita berada dalam pengajian ini sehingga selesai, dan insya-Allah kita akan bersama-sama praktikkan bacaan Al-Quran ini dalam kalimah-kalimah yang akan ditunjukkan dalam slide bersama dengan Ustaz Fikri kita. Jadi dapat sama-sama kita praktikkan terus apa yang kita pelajari. Moga-moga apa yang kita pelajari ini menjadi kebaikan buat diri kita. Dalam bacaan kita dapat diperbaiki apa sahaja kekurangan dalam pembacaan kita. InsyaAllah, tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Fikri. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi saya menjemput Ustaz Fikri, Saudara Fikri, untuk meneruskan perkongsian pada malam ini. Dipersilakan. Dan perkongsian ilmu tentang malam ni. Sebelum ni, boleh jelas ke juga suara saya? Mohon respon dulu. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk malam ni, saya telah diberi peluang untuk berkongsi tentang hukum mim mati dengan wajibul gunnah. Baik, sebelum saya beralih ke wajibul gunnah, kita beralih ke hukum mim mati. Saya tanyalah, apa yang Okay, diharapkan semua dapat bersabarlah. Mungkin ialah biasalah antara ujian-ujian dalam majlis ilmu ni beginilah. Sama-sama lagi online kan, kadang-kadang lain pun tak berapa kuat. Jadi kita tunggu dulu macam mana keadaan.
Saudara Fikri kaitan dengan inilah akan disampaikan. Sambil-sambil tu untuk makluman juga semua, kita ada membuat rakaman lah. Sekarang ni merupakan rakaman. Jadi nanti pihak penganjur akan upload lah, buat turun rakaman ini ke dalam YouTube dan boleh ditonton semula sekiranya ada perkara-perkara yang ingin dirujuk dan untuk kefahaman yang lebih dalam lah. Ataupun boleh mungkin share kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin tidak sempat untuk hadir pada malam ini, mungkin ada yang ada urusan makan dan sebagainya. Jadi mungkin boleh share link YouTube nanti yang akan kami tapi tidaklah panjang link video YouTube-nya. Kita akan cut bahagian mana yang penting-penting sajalah. Saudara Fikri dia menghadapi masalah lain yang tidak berapa. Kita cuba dulu Okey Fikri. Okey boleh Yang kata tapi sebelum tu yang lain clear kah? Clear. Sebab tadi minta maaf ya sebab line saya slow tadi. So harap-harap kalau macam putus-putus tu sila beritahu saja insyaAllah. Saya ulang semula. Okey, ramai yang komen nyari tau. Okey, Fikri? Baik. No problem. Okey. Jauh betul di angkasa Jadi baik, teruskan Fikri. Baik, insyaAllah. Okey, saya ulang semula tentang hukum mim mati ni. Baik, sebelum saya sampaikan apa yang tuan-tuan puan-puan tahu pasal hukum mim mati ni. Kebiasaannya hukum mim mati ni ada yang dengar-dengar tidak berbaris. Lepas tu bacaannya ada yang dengung 2 harakat, ada juga yang kalau bilang orang bacaannya juga tidak berdengung. Itu untuk mim mati, dia punya mukaddimah lah. Terdapat 3 hukum mim mati. Yang pertama iaitu idgham mislain. Idgham mislain ni kita tahulah mim mati ni bila dia bertemu mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya iaitu idgham mislain. Idgham mislain ni ia dibaca dengan dengung 2 harakat. Sebagai contoh dalam muka surat 28. Boleh next slide di muka surat 28. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat boleh nampak sendiri iaitu idgham mislain ataupun mutamatsilain. Ada saya nyatakan di situ apabila mim mati ni dia bertemu dengan huruf mim, maka bacaannya adalah memang berdengung 2 harakat. Sebagai contoh yang terdapat dalam slide iaitu lahum maghfirah. Kalau kita tengoklah dalam Al-Quran ada di situ ayat-ayat nampak lahum maghfirah. Setakat ni clear juga untuk idgham mislain. Ya, betul puan. Clear lah setakat ni insyaAllah. Mohon respon dulu. Baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang beri respon. Itu untuk idgham mislain. Yang kedua kita beralih ke ikhfa syafawi. Mohon next slide ke ikhfa syafawi dulu, Ustaz Syafiq. Okey. Ini ikhfa syafawi. Okey, ikhfa syafawi ni persamaannya macam lebih kurang idgham mislain. Bacaannya berdengung 2 harakat. Cuma perbezaannya kalau kita tengok dari segi huruf dia, untuk ikhfa syafawi ini apabila mim mati ini dia bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya
kita rapatkan kita punya bibir dengan dengung 2 harakat. Dengan kita ambil sebagai contoh di situ, wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Itu untuk ikhfa syafawi. Ya, dibaca secara dengung 2 harakat. Ya, Puan. Itu untuk ikhfa syafawi. Setakat ni jelas juga untuk ikhfa syafawi. Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih. Itu untuk ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Sekarang kita beralih ke hukum ketiga, iaitu izhar syafawi. Boleh next slide ke muka surat 27. Okey, kalau kita tengok, kalau dibandingkan dengan dua yang saya sebutkan tadi, iaitu idgham mislain dengan ikhfa syafawi, bacaannya dengung 2 harakat. Cuma untuk izhar syafawi ni bacaannya tidak dengung. Dan dia punya huruf ni pula, apabila mim mati ni dia bertemu dengan huruf yang selain dari huruf mim dengan ba, maka bacaannya kena jelas dengan dan terang. Sebagai contoh ada alif, ta, sa, jim, ha, kha sampailah ya. Kalau kita tengok contoh, setiap huruf kita mulakan dengan alif dahulu. Boleh saya minta seorang wakil untuk bacakan contoh huruf alif sebelum saya pilih secara rawak, insyaAllah. Kalau boleh, yang volunteer, kalau boleh insyaAllah. Malu-malu bah. Macam akar bah penyampai yang takut bah. Saya dulu lah, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak insyaAllah? Boleh ya? Ataupun minta tuan moderator kita kah? InsyaAllah. Yalah saya lah yang membaca ni. Okey. InsyaAllah Ustaz. Itulah ayat ini lampau kabur saat ni di sini ni. Ada juga orang mau melihatnya. Untuk yang pertama lah, mim mati bertemu dengan alif, izhar syafawi. Lahum ajruhum. Lahum ajruhum. Baik, terima kasih. Setakat ni jelas juga untuk mim mati bertemu dengan alif. Jelas. Okey, baik. Okey, untuk mim mati bertemu dengan alif ni, dia separuh mati kalau tidak silap saya. Kalau salah mohon tegur ya. Untuk mim mati bertemu dengan alif. Untuk mim mati bertemu pula, maafkan saya. Untuk mim mati bertemu dengan huruf ta. Bacaannya, kalau boleh saya minta volunteer yang seterusnya pula selain dari tuan moderator. Kalau boleh insyaAllah. Kita jangan malu-malu insyaAllah. Saya okey je. Kita chill, kita relax je. Kita santai. InsyaAllah kalau boleh. Bakal benar. Adakah volunteer je ni? Kuat betul kuat betul lah dengan mikrofon, dekat betul dengan mikrofon bah. Jadi dijawab sikit lah. Maaf Ustaz, supaya kasih jelas suara. Jelas bah. Jelas jangan risau.
jelas juga. Kalau dah jelas nanti ada juga yang komen ni. Mungkin Okey. apa di slide ni mungkin dah berapa jelas barangkali kan dia punya kalimah-kalimah ni. Orang pun dah berani pasal salah lagi kan dia punya ayat ni. Mungkin fikir Yang kata dah jelas ayat tu. kan dia punya Dah jelas. tulisan pecah bah, pecah. Yang punya tanda-tanda tu dah jelas, jadi itulah. Barisnya. Okay. Okay. Dan tunjuk contoh dalam ni lah surah Yasin lah. Ni pun boleh tahan juga ni tulisannya ni. Okey, Fikri boleh? Okey, insya-Allah. Ya. Yang digariskan ni adalah contoh-contohnya lah. Yang mungkin boleh minta siapa-siapa lah bacakan kan. Oh, ada soalan. Okey. Soalan dari saudari Nur Humaira mau tanya apa? Mim mati bertemu dengan mim apa ni? Sebentar. Mau tanya, mim mati bertemu dengan mim dan mim mati bertemu ba. Samakah cara bacaannya? Maksudnya dua-dua kena rapatkan bibir kah? Okey. Rasanya untuk ba tu, untuk mim mati bertemu dengan ba tu memang rapatkan bibir lah. Itu untuk mim mati dengan ba. Kalau mim mati dengan mim, Allah, problem pula laptop. Okey. Untuk mim mati bertemu dengan huruf mim, mim mati bertemu dengan mim, mungkin boleh juga rapat bibir. Wallahu alam, mungkin boleh juga rapatkan bibir. Lebih kurang juga macam mim mati bertemu dengan ba. Itu kalau mim mati bertemu dengan ba tu memang wajib lah rapatkan bibir. Tapi dua-dua tu still bacaannya dengung dua harakat. Setakat ni kepada yang bertanya tu dapat terjawab lah. Mohon maaf sekiranya kalau ada sebab kekurangan. InsyaAllah. Okay, saya tolong saudara Fikri. Kena burst lah malam ni Fikri. Okey, untuk kedua-duanya kita sedia maklum lah macam yang pernah diterangkan oleh Ustazah Hasma sebelum ni. Ikhfa tu maksudnya bacaan yang sembunyi ataupun samar-samar. Dan idgham ni memasukkan okey. Dan mudah sikitlah untuk mim mati ni kan. Kalau kita tengok ikhfa tadi bertemu dengan ba. Mungkin di kelas yang pertama sekali yang pernah diterangkan Ustazah Roslina kan berkaitan dengan makhraj huruf kan, ada sedikit penerangan berkaitan dengan makhraj huruf. Dan sebenarnya ada 4 huruf lah yang keluar daripada bibir. Dan huruf mim, ba, fa dengan waw. Dan mim dengan ba ni termasuklah dalam huruf yang keluarnya dari bibir. Kalau kita tidak gerakkan bibir maka tidak boleh sebut huruf mim. Mim, tak boleh. Sama dengan ba.
Ba pun kita kena gerakkan bibir. Ba. Okey, kalau kita tidak gerakkan bibir tak bunyi ba tu. Ya boleh. Dia sebab sifatnya dari bibir. Jadi bila ifa dia seakan-akan, dia samar-samar mau masuk ke dalam huruf ba. Tetapi hakikatnya kita sudah menggerakkan bibir itu masuk ke dalam tempat keluarnya sama. Mim dengan ba. Kan kalau kita tengok contoh tadi pun untuk ifa syafawi, wahum tu kan. Wahum kita sudah tutup mulut dan permulaan ba pun dari bibir. Bil. Jadi makanya dia seakan-akan kita menutup bibir lah. Dan memang menutup bibir lah untuk merapatkan bibir untuk mendapatkan makhraj huruf bagi ba tersebut. Dan memang mim dengan ba tempat keluarnya di bibir. Jadi memang rapat. Dan idgham mislain ni, mutamasilain ni, dia kedua-duanya huruf yang sama. Jadi untuk mudah lebih faham yang diterangkan oleh Fikri tadi sebenarnya memang itu sajalah. Maksudnya memang kedua-duanya memang merapatkan bibir kerana mim yang pertama tidak dipakai kerana memasukkan terus ke dalam mim yang kedua, sebab tu nama dia idgham. Walaupun hukum dia punya cara bacaannya sama tapi konsepnya ada perbezaan sedikit. Dan itu penting bila kita dalam pengajian kita dapat tahulah dia punya terperinci, tapi bacaannya sama sebenarnya. Sebab tempat keluarnya sama di bibir. Begitulah penerangan sedikit berkaitan dengan cara bacaan lah bagi kedua-dua hukum ni. Yang paling penting tu, yang paling penting kena baca dengan dengung lah. Dah tahu dah sebutannya, kita kena baca dengan dengung. Lahum. Okey. Dan contoh yang tadi pun telah dibacakan. Begitu dia punya penerangan lah sedikit untuk membantu menjelaskan apa kekeliruan tadi. Sebab tu dia berbeza hukum lah. Tak pelik kan? Pelik juga kadang-kadang. Kenapa mau dikasih beza? Ada sebab tak? Memang ada sebab lah. Dia berkaitan dengan penerangan dan asbab, sebab musabab dia hukum tersebut berlaku. Okey, baik, serah semula kepada ni Fikri. Baik, terima kasih Bang Syafiq atas jawaban. Tadi kita di mana izhar syafai bukan? Mohon. Ya, betul. Okey. Mana ayat Al-Quran? Nah, di mana apa nih contoh-contoh ayat Al-Quran yang Abang share? Ni. Okey, boleh. Jangan segan-segan jugalah kalau muslimat mau membaca, mau tunjukkan kaedah, sebab sebenarnya tiada masalah dalam menuntut ilmu. Pelik pula orang sekarang ni kan, kalau karaoke ada pula fikir malu kan. Kalau mau mengaji aurat lah suara, tidak masalah. Ini dalam proses pembelajaran, kita sebenarnya tidak ada masalah. Nak malu-malu ni, bila malu ni bertanya sesat jalan lah. Malu mau praktik, sebab peluang sudah dibuka kan, kita boleh baca, kita ni dapat praktikkan secara langsung. Mungkin kalau ada kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan, kita tidak sedar, dapatlah juga kan malam ni kita perbetul dan perbaiki bacaan. Itulah saya sarankanlah kalau siapa-siapa yang mahu tu terus saja kita belajar sama-sama. Mungkin yang sudah tahu kita ni sajalah tambah baik dan kata tingkatkan lagi pembacaan. Okey. Baik, adakah siapa-siapa yang mau mencuba? InsyaAllah. Kalau sekiranya ada yang sudi volunteer untuk mencuba, saya alu-alukan sebelum saya terangkan. Baca ayat mana tu Ustaz? Yang dari mana? Yang sudah ada di garis merah tu Puan. Oh, okey. Saya cuba Ustaz . InsyaAllah Puan. Okay, Salah tidak salah saya tolong. Kalau salah tegur lah kan. Ya, insyaAllah. Sebab Zoom ni, okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lari sudah ya.
ما ما أنذر ما أنذر آباؤهم lari sekejap. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أكثرهم فهم لا يؤمنون فبأيئنا الأذقان فهم مقمحون. Itu saja Ustaz. Nina. Baiklah, terima kasih pun. Oke. Terus. Inna ja'alna fi aqnakihim aqlala. Oke, Ustaz. Sajalah Ustaz. Oke. Terima kasih pun. Oke, tidak apa-apa insyaallah. Untuk ayat yang ke-6 surah Yasin tu. Surah Yasin kan Bang Syafiq? Kalau tidak silap saya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Oke, untuk surah Yasin ayat yang ke-6 tu bacaan yang betul adalah litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Fahum ghafilun. Ya, mim tu pun. Fahum ghafilun. Setakat ni jelas buat untuk ayat yang ke-6. Jelas. Okey. Dia bacaannya tu memang kena jelas tu pun. Untuk surah Yasin ayat yang ke-6. Begitu juga dengan ayat yang ke-7 iaitu aksarihim fahum. Begitu juga dengan ayat yang ke-8 iaitu agnakihim dengan fahum. Kalau puan nampak untuk ayat yang ke-6 tu dia mim mati bertemu dengan fa dengan mim mati bertemu dan huruf ghain. Itu untuk ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 pula mim mati bertemu dengan fa dengan mim mati bertemu dengan huruf lam. Dan ayat yang ke-8 mim mati bertemu dengan alif dan mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu idgham mislain punya. Fahum itu dengung tu kan insyaallah. Fahum. Ya. Dua harakat tu kan. Fahum. Setakat ni clear juga puan insyaallah. Dan yang lain-lain. Oke, makasih. Sama-sama puan. Itu sajalah untuk perkongsian saya untuk hukum mim mati. Setakat ni ada persoalan kah? Sebab satu soalan sudah ditanya tadi dan alhamdulillah sudah terjawab. Dan yang lain sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan tentang hukum mim mati sebelum saya beralih ke hukum wajibul gunnah, kalau ada soalan boleh ajukan dengan segera insya-Allah. Fikri, mungkin ada yang mau baca lagi Batu. Ada yang membaca? Okey. Nur Humaira ke, kan? Nur Azilah ke? Mana tahu mencuba. Iya lupa. Okey, minta maaf. Okey. Mohon maaf dari saya Ustaz. Sekiranya yang lain kalau ingin mencuba kah? Sebab tadi Puan Maria sudah mencuba, yang lain jangan malu-malu. Kalau bilang orang jangan kasih lama. At least semua mencuba kalau boleh, insya-Allah.
Ada yang mau mencoba? InsyaAllah ada yang mau mencoba kah? Malu-malu masih Pak. Nampalah. Okey, tidak Ya, apalah. kalau malu-malu ni rugi-rugi. Kalau kita baca ni Ya, orang tidak dengar dapat apa. pahala. Free, pahala free. Tempat Maria ni, memang bagus sudah bacaannya tu. Memang InsyaAllah. rajin ni betul. Okey, teruskan Ya. sila Fikri. Hukum yang berikut. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Bung Syafiq. Seterusnya saya beralih ke hukum wajibul gunnah. Okey. Wajibul gunnah ni sebelum saya teruskan, saya mau tanya tuan-tuan puan-puan dulu lah. Boleh kan? InsyaAllah. Apa yang tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang faham tentang wajibul gunnah? Okey. Biasanya ada yang cakap wajibul gunnah ni bacaannya memang kena wajib dengung lah. So dengan dia punya kadarnya memang 2 harakat. Lebih kurang macam hukum mim mati iaitu idgham mislain dengan wajib dengung puan 2 harakat. Dengan hukum ni dia berlaku apabila huruf yang berbaris ataupun bertemu dengan huruf mim atau nun yang ada tanda sabdu. Sabdu ya macam apa? Dia macam huruf sin kecil lah kalau apa. Iyalah itu untuk lebih kurang macam surah Yasin. Kalau boleh nampak situ kan inna. Itu contohlah. Fahum. Begitulah. Itu contoh untuk huruf wajibul gunnah, huruf nun dengan mim yang mempunyai bertanda sabdu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran yang di-share di sini, surah Yasin ada di situ iaitu inna sama fahumma. Setakat ni boleh apa soal Muhammad boleh dengar jawab kan? Boleh. Cuma Fikri yang baris tu tertukar Fikri. Yang di bawah tu fahum muk mahun muk. Oh. Fahum. Ya, maafkan saya. Ya Pak. Fahum mukmahun. Okey, dengar. Baik. So, setakat ni memang itu saja untuk wajibul gunnah. Dan sekiranya kalau cuma ada kemuskilan ke, boleh tanya soalan lah kalau ada untuk wajibul gunnah. Dan sebelum tu, inilah contoh-contoh untuk huruf nun dengan mim untuk wajibul gunnah. Kita tengok di situ. Macam nun ni inna a'tayna. Inna. Kalau kita tengok kan dalam surah Al-Kautsar ayat yang pertama tu. Inna. Itu untuk contoh huruf nun yang bertanda sabdu. Seterusnya kita pergi ke huruf mim. Ada contoh huruf mim iaitu kullal lamma. Lamma. Itu
contoh untuk huruf mim yang bertanda sabdu. Dan rasanya itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Sekiranya kalau macam terlaju juga, mohon maaf dari saya. So saya serah kembalilah kepada tuan moderator kita, Al-Fadil Ustaz Syafiq Zainal. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ni kita dapat belajar 4 hukum lah, 4 hukum tajwid. Walaupun dia sebenarnya mudah, tetapi sebenarnya perlu diambil perhatian lah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada saudara Fikri. Lama-lama jadi Ustaz Fikri lah, insyaAllah. InsyaAllah, okay. Kita belajar sama-sama kan, menyampaikan berkongsi. Sebenarnya perkongsian ilmu ni tak semestinya kita kena tunggu ustaz. Tunggu ustaz, tunggu ustazah mau share kan. Sini siapa-siapa pun boleh bagi, yang penting Islam. Jangan pula kita tanya dengan orang bukan Islam pula hukum tajwid. Itu memang pelik bin ajaib lah. Orang selagi kita beragama Islam, selagi kita ada ilmu yang kita dapat, kita kongsikan, kita ajarkan kepada mereka yang lain, rakan-rakan dan ahli keluarga, itu sebenarnya benda yang baiklah. Kerana ada 3 perkara yang tidak akan luput. Tidak akan luput sekiranya kita telah meninggal dunia. Dan antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi bagus kita ajarkan ni supaya apa? Kita share kepada rakan-rakan, kita dapat kita amalkan pembacaan Al-Quran, maka ilmu ini akan terus bermanfaat. Kita share. Hari ni banyaklah pahala Fikri ni, dia sharekan berkaitan dengan hukum tajwid dan kita amalkan dalam pembacaan Al-Quran. Itu penting. Jadi saya nak sikitlah, saya nak tambah sikit, cuma kita jawab dulu kali persoalan tu kan. Apa beza bilal gunnah dan ma'al gunnah, Ustaz? Kak Maria ni tanya-tanya lagi padahal tahu sudah ni. Okay. Bilal gunnah dan ma'al gunnah, ini yang telah diterangkan sebenarnya pada kelas yang lepas, pada bulan lepas. Mungkin ada yang baru turut serta pada malam ini, pun belum mungkin ada yang mau difahamkan semula lah. Tak ada masalah. Okay, bacaan idgham bilal gunnah, dia kedua-duanya dalam hukum idgham. Okay, idgham. Idgham ni maksudnya dalam bahasa Melayu apa? Masuk. Masuk. Bacanya mesti dimasukkan. Masuk. Bilal gunnah ni bahasa Arab. Susah kalau kita ni kan. Tambah lagi orang Kedayan. Orang Malaysia ni cakap bahasa Melayu kan. Mau masuk cakap idgham. Idgham bilal gunnah. Bilal gunnah ni bi tu dengan, la tu tidak ataupun tanpa, gunnah dengung. Tapi kalau dari bahasa Melayunya jadinya dimasukkan tanpa dengung. Bilal gunnah. Ma'al gunnah. Biasa dengar ma'al hijrah saja. Ni ma'al gunnah ni jarang-jarang dengar lah. Ma'al gunnah ni, ma'a ni maksudnya bersama. Ma'al hijrah, bersamalah kita hijrah. Ma'al gunnah, dimasukkan idgham ma'al gunnah, masuk bersama dengan dengung. Mari kita tengok contoh dalam slide ni. Okay. Dalam surah Yasin ayat yang keempat. Surah Yasin ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim. Okay, tanwin baris 2 bertemu dengan huruf mim. Maka kita tidak boleh sebut tin. Tidak boleh sebut tin, tin. Tak boleh. Walaupun kita dengung. Ala siratin mustaqim. Walaupun dengung, cara bacanya salah. Satu dah betul dengung, cuma cara sebutannya salah. Okay, mesti kena masuk dengan dengung. Siratim, masukkan dalam huruf mim. Okay, siratim mustaqim. Itu contoh bagi idgham ma'al gunnah. Ada lagi contohnya? Ada, ayat yang ke-6 ni. Qauma litunzira qauman. Sama juga bertemu dengan huruf. Maka dibaca dengan
Dibaca juga dengan dengung, dengan memasukkan bacaan. Okey. Itu idgham ma'al ghunnah. Ada lagi? Ada ni. Baris dua pula bertemu dengan waw. Masuk dalam huruf waw. Tak boleh baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min. Bacaannya salah. Saddan dikasih jelas pula. Jelas ni hukumnya izhar. Izhar tidak perlu dengung. Dia dengung dengan jelas. Tidak betul lah. Sebab cara bacaannya salah. Dia didengung dengan memasukkan huruf waw. Saddan wa min khalfihim. Tetapi berbeza pula dengan ni. Dan juga ni masuk fa. Fa dia bukan termasuk dalam huruf idgham. Saddan dia dibaca dengan samar-samar. Dia mau sebut dan pun tidak. Dia mau masuk fa pun tidak. Di tengah-tengah. Saddan fa'al. Begitu. Okey. Jadi itu antara contoh-contoh yang kita boleh tengoklah. Kalau untuk idgham bilal ghunnah ni, idgham bilal ghunnah, mau kena cari dulu contohnya ni. Ambil masa sikitlah. Kita tengok dulu. Idgham ma'al ghunnah ni yang banyaklah sebenarnya. Sama wajibal ghunnah dia pun banyak. Okey, ada. Alhamdulillah. Ayat 21 surah Yasin, ittabi'u malla. Okey, malla. Tidak perlu dibaca dengan dengung. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Huruf idgham bilal ghunnah dia pun dimasukkan. Jangan baca man la. Mesti kena baca mal la. Sebab apa? Dia dimasukkan. Cuma tidak perlu dengung, tanpa dengung. Malla. Jangan dikasih lama pula. Malla. Itu salah lah. Sebab dia tidak perlu dengung. Ittabi'u malla. Okey, malla. Itu dua contoh lah daripada soalan tadi. Okey, beza bilal ghunnah ma'al ghunnah. Kedua-duanya bezanya satu dengung, satu tidak dengung. Baik. Tips yang saya ingin kongsikan, sebenarnya tak boleh tengok dalam contoh anda sebab ini bukan ayat surah yang saya share ni, dia bukan dalam tulisan Rasam Utsmani lah. Dia berbeza sikit. Kalau Rasam Utsmani dia tidak ada huruf to kan. Kita nampak huruf to di sini kan. Ini main download sebab mau share untuk baca surah Yasin kan di sekolah. Sebab itulah. Tapi saya boleh terangkan tips untuk kita tahu untuk idgham bacaan idgham dan ikhfa syafawi. Idgham mislain, ikhfa syafawi. Mim mati tadi tu. Okey, untuk mim mati tadi. Kalau kita tengok hukum mim mati, jadi okey. Baik, tengok di sini mim mati bertemu dengan alif. Untuk selain daripada mim dan ba, hukum yang ditemukan, sebab mim dan ba adalah ba huruf bagi hukum ikhfa, mim huruf bagi hukum idgham. Okey, idgham mislain dengan ikhfa syafawi kan. Mim dengan ba ni yang kena dengung. Jadi selain daripada itu tidak perlu didengungkan. Maka dalam Al-Quran Rasam Utsmani formatnya dia akan meletakkan tanda mati. Okey, dia senanglah. Kita nampak je ada tanda mati yang separuh ni, maka kita kena baca dengan jelas. Antum illa, tidak perlu sudah dengung. Okey, sebab dia ada tanda mati. Itu yang cara mudah lah. Jadi kalau mim tu kosong, mim tu tidak ada apa-apa tanda, maka mim itu perlu dibaca dengan dengung. Contohnya beginilah. Tetapi dalam Quran ini dia bukan format Rasam Utsmani lah. Dia bukan menggunakan format Rasam Utsmani, jadi dia ada tanda mati sini. Itu yang keliru sikit tu. Jadi dia sebenarnya tidak ada dalam Rasam Utsmani. Di sini mimnya akan kosong sahaja. Mana? Dia bentuknya begini. Ini bukan mengubah Al-Quran harap maaf harap maklum Jangan nanti orang cakap belajar tajwid sini ada tukar-tukar ada padam-padam. Bukan padam. Dia sebenarnya Rasam Utsmani dia memang tidak ada tanda mati. Beginilah. Okey, mimnya tu kosong. Untuk ikhfa syafawi idgham mislain. Itu tips untuk mudah kita faham. Tadi yang saudara Fikri, Ustaz Fikri dia terangkan tu teorinya.
Tapi pada amalinya untuk mudah kan, dah sempat lagi kita membuka kitab, nak tengok mim mati bertemu dengan huruf apa, hukumnya apa, dibaca macam mana, payah lagi kan melihat kitab kan. Jadi kita tengok tipsnya mudah. Mim yang kosong maka dibaca dengung. Dan hukumnya itu bergantung kepada huruf yang dia jumpa. Huruf mim contohnya idgham mislain. Begitulah contohnya untuk mudah kita faham. Tapi kalau mim mati yang ada tanda mati, maka kita tidak perlu dengung, jelaskan saja. Khalfihim, sadda fihim, gitulah. Okey, baik. Untuk penambahan bagi idgham wajib al-ghunnah kita tahu semua ni. Okey. Kalau saya tunjuk satu bahagian yang kosong ya. Kita mau kenal pasti mana wajib al-ghunnah ni. Cari yang bersabdu, carilah yang ada nun dengan mim. 1 kita jumpa, okey. 2 3 4, okey. 5, okey. Okey, baik, ada 5 contoh di sini ya. Ada 5 contoh di sini. Baik. Contoh-contoh di sini kita tengok dia kebanyakannya di awal ayat, di awal ayat. Jadi kita akan baca, pastikan walau bagaimanapun keadaannya dia tetap dibaca dengan dengung lah. Anni, inni, dhalalim mubin, inni, jannata. Begitu, jelas. Dia punya dengung tu. Cumanya bila mana dia di hujung, kalimah, ada tanda sabdu. Ada tanda sabdu. Dalam surah Yasin ni rasanya tidak ada lah. Okey, dalam surah Yasin ni memang tidak ada lah. Okey, baik. Kalau hujungnya ada tanda sabdu, contohlah, ni cara berhenti yang salah. Tapi saya tunjuk contoh sini untuk kita faham lah. Kita faham. Contohnya kita berhenti dekat sini lah. Kita berhenti di sini. Anggaplah ini di hujung bacaan kita. Dan sebenarnya tak boleh berhenti sini lah. Tak pelik lah. Sebab kalimah ada jannat. Okay? Jannah. Okay? Jannati. Jannat. Tetapi saya nak tunjuk contoh sebenarnya malam ni. Nak tunjuk contoh saja. Okay? Kita tengok. Nun ni bertanda syaddah. Okay? Nun ni bertanda syaddah, ada sabdu. Jadinya, kalau kita berhenti, walaupun berhenti, sifatnya masih kekal, wajib dengung. Okay? Berbeza dengan hukum-hukum yang lain. Contohnya hukum ini. Baris 2, tanwin bertemu dengan mim. Ni idgham ma'al ghunnah kan. Kita nak berhenti sini. Bila kita nak berhenti sini, maka tidak terpakai sudah dengungnya. Jannat. Tidak, sudah yang tim tidak ada. Sebab apa? Sebab kita berhenti di antara pertemuan hukum tersebut. Tanwin bertemu dengan mim. Maka bila kita berhenti, tidak terpakai sudah hukum dengungnya. Jannat. Min. Nampak? Tidak ada sudah dengung. Tetapi bila kalau kita tengok nun yang bertanda sabdu atau mim yang bertanda sabdu, walaupun dia dalam keadaan hujung berhenti, dia tetap didengungkan. Contoh di sinilah. Walaupun ini bukan contoh yang sesuai, tapi yalah memang susah nak cari contoh kalau tidak dicari contoh yang betul kan. Surah Yasin ni dalam nota dia tidak berapa jelas. Jadi kita tengok contohnya. Ni anggap sebagai contoh sahajalah. Anggaplah nun ini di hujung, kita nak berhenti pada hijau ni. Jadi bacaannya fiha jan. Nampak? Dia ada didengungkan juga nun tersebut walaupun dalam keadaan kita berhenti. Fiha jan. Jadi pastikan ini sebagai ilmu tambahan lah kepada kita, walaupun berhenti wajib al-ghunnah, wajib dighunnahkan, wajib didengungkan walaupun dalam keadaan sifatnya dalam bacaan kita sedang berhenti. Berbeza dengan hukum-hukum lain, mim mati, nun mati, sebab dia melibatkan pertemuan. Tanwin bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan nun, mati bertemu dengan nun, dan sebagainya. Tetapi ini tidak ada pertemuan. Ini dia memang sifat nun yang bersajdah ni perlu ditekan, perlu didengungkan. Gitu sebagai tips tambahan. Jadi itu sebagai tambahan untuk kita perbaiki lagi bacaan kita, dan jaranglah sebenarnya yang bersabdu di hujung. Cuma bila sudah di hujung tu kena tahulah penggunaannya, macam mana bacaannya kan.
yang lebih baik. Baik, rasanya itu sajalah sebagai penambahan dan tips-tips yang boleh dikongsikan untuk malam ini. Dan alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada saudara Fikri dan perkongsian kita. Kita santai-santai ya sebenarnya malam ni. Untuk kita belajar ni, dia tidak boleh kelang kabut. Kalau kelang kabut nanti satu pun tak ingat. Sekurang-kurangnya kalau tak ingat Ifak Syafawi Mimati, ingat wajib al-gunnah pun jadilah. Sekurang-kurangnya ada proses penambahbaikan dalam bacaan Al-Quran. Sebelum itu dalam mesej ada dikongsikan juga link Google Form untuk kehadiran. Sama-samalah kalau boleh dapat isi kehadiran tersebut untuk sebagai pemakluman kepada kami. Inilah rekod kepada kami kehadiran dan sambutan daripada semua untuk kita lakukan laksanakan program-program akan datang dan penambahbaikan program yang akan datang lah. Baik, rasanya kita sudah tamat perkongsian pada malam ini. Siapa yang sudah isi link, terima kasih kerana memberi kerjasama yang baik. Hari ini kita sudah belajar 4 hukum. Ifak syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Idgham mislain, mim mati bertemu mim. Izhar syafawi, mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Kemudian wajib al-gunnah, nun dan mim yang bertanda syaddah. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan daripada pihak pengajar dan pihak pengurusan. Kita bertemu lagi di masa akan datang. InsyaAllah yang sudah mengisi kehadiran, terima kasih sangat-sangat kerana membantu. Dan kehadiran hari ini moga-moga Allah kurniakan kita taufik dan hidayat untuk menjadi seorang Muslim yang membaca Al-Quran, istiqamah dalam pembacaan Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbaik. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang diiringi oleh ilmu yang kita pelajari pada malam ini. InsyaAllah. Jadi kita tangguh kelas mengaji online kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala